kepada murtad dan murtadin Malaysia yang disayangi. Jadi hari ini bila Encik Murtad lihat ramai juga yang elok lah ramai yang telah memohon untuk jadi ahli di website GMM. Ramailah juga, agak ramai. Kita dapat ramai ahli yang telah murtad. Ramai yang tanya kenapa perlu register, ada apa sebenarnya. Kalau kita tahu berapa ramai bilangan yang jadi ahli, nanti bila kita nak buat aduan dekat United Nations, jadi kita adalah data Facebook mereka tak terima. Sebab memang saya dah tanya, data Facebook ramai tak terima. Sebab dia cakap Facebook tu orang anonymous boleh ada kat sana juga. Sebab bila jadi ahli, anda akan buat apa? Anda tidak akan masukkan maklumat asal, hanya masukkan data maklumat negeri saja. Maklumat nama fake account lah, biasa fake account dengan nama dengan negeri. So kita tahulah berapa ramai yang murtadkan. So dengan ini data itu boleh digunakan untuk ditunjuk di luar negara. Jadi kita boleh cakapkan dekat Malaysia, dekat buku bumi Malaysia ni pun ada murtad Melayu ataupun murtad mualaf pun ramai. Sebab kita bukan minta information asal, fake information. Nama boleh fake, semua boleh fake. Kita nak tahu berapa data saja, berapa orang kat Malaysia ni ada statistik. Sebab bila Encik Murtad hubungi badan organisasi bukan kerajaan di Malaysia, ini yang dicakap dekat kita. Dicakap dekat Malaysia ni tak ada murtad. Mana ada murtad? Dekat Malaysia ni memang don't have. Tak ada kes-kes murtad, semua tak ada. Memang benda ni bukan serius. Dia cakap benda yang serius itu kat sini adalah untuk golongan siapa? Untuk golongan-golongan yang mencabar politik, ahli politik. Seperti siapa yang freedom of expression tu ajalah. Dia tak nak sentuh tentang bab kes murtad. Sebab bila saya cakap dengan macam Amnesty, saya cakap hari tu dengan dia punya legal team. So legal team dia cakap ni, dia cakap memang kes dekat Malaysia tak ada lah. Memang tak ada. Tak pernah ada kes dekat Malaysia ni. Saya cakap macam mana dengan kes Lina Joy semua. Dia cakap itu lain. Dia cakap Dahlia, itu lain, bukan ramai. Dia 1-2 saja. Tak ramai. Dia cakap even tak sampai 10 orang kes murtad dekat Malaysia. Sebab Malaysia ni dicakap negara Islam. Amnesty cakap ni, dia cakap Malaysia ni negara Islam. Lepas tu Melayu tu memang dia akan jadi Islam automatik. Tak pernah ada kes Melayu yang nak jadi bukan Islam. So kita nak pecahkan kepercayaan ini. Kita nak pecahkan dia punya, orang kata apa, dia punya apa-apa yang dia kata lah ya. Jadi sebab itu Encik Murtad cakap kat sini, kan ada website kan yang Encik Murtad buat ni, Gerakan Murtad Malaysia ni. Sebenarnya ni kita bekerjasama dengan Angkatan Murtad Malaysia. So kita ni macam adik-beradik juga. So yang untuk dapatkan data ni, register lah. Register dia free je, bukannya apa pun. Jangan masuk maklumat asal. Bila seseorang tu dah murtadkan, misal kata kalau Encik Fairuz jadi murtad, Encik Fairuz akan createkan satu account. Account bukan atas nama Encik Fairuz sendiri. Lepas tu saya akan buat apa? Saya akan mohon pakai nama. Tak perlu masukkan maklumat apa yang lain. Just bagi tahu information yang ada kat sana sahaja. Lepas tu hantar. Percuma, tak ada apa, itu aja. Lepas tu bila dah buat penghantaran maklumat tersebut, sebab kita pakai sistem. So sistem ni akan bagi tahu dekat kita penghantaran telah pun dibuat. So lepas tu Encik Murtad akan keluarkan sijil dengan nombor kad ahlian, nombor ahli, dengan akses ke portal. So kalau sijil tu, kalau nak tu gantunglah kat rumah. Ataupun buat kenangan. Kalau tak nak tu tak apa, simpan je, tak payah print, simpan. Lepas tu untuk ahli nombor setiap orang tu kita bagi ahli supaya kita boleh tahu dan trace berapa ramai dekat negeri yang keluar Islam. Kita ada data untuk ditunjukkan kepada luar negara, kat mahkamah ataupun ke United Nations punya panel. Kita boleh tunjuk kat Malaysia ada juga wujudnya orang-orang murtad. Kita ada data ya. Ketiganya, kita bagi akses login percuma, iaitu akses login tu untuk kamu tahu kat sana update. Kita akan buat nanti update lah ya, apa yang kita akan buat,
macam mana kita, orang kata apa, pengajaran tentang Islam asal tu dekat Quran tu sendiri. Kita akan buat knowledge base, kamu boleh merujuk kat sana. Kita akan assign people, kita tahu setiap negeri berapa orang dah murtad. So kita adalah sistem yang lebih canggih daripada JAKIM. Ini untuk menjaga kebajikan warga murtad juga. Kita nak tahu berapa data kan. Sebab memanglah semua takut kan. Kita pun nak prepare kan. Tak tahu nanti tiba-tiba register ke, kena hack ke. Maklumat bukan asal, jadi tak perlu takut kan. Mana ada hack. Memang kalau kerajaan nak hack pun, dia kena hack masuk ke Denmark. Daripada Denmark dia kena masuk ke Sweden punya database. Daripada Sweden punya database tu, dia kena go through dia punya algorithm dia. Daripada algorithm dia tu, dia nak pecahkan, dia ambil bertahun-tahun. Dalam masa itu pun Encik Murtad dah tukar database. Dekat database kita ada 10 database. 10 database ni dia akan bergerak-gerak. Dia melainkan di satu tu dia tengah encrypt untuk nak hack. Lagi satu database dah masuk. Yang asal tu tak jadi nak hack. So macam ni lah sistem yang Encik Murtad dah buat untuk dapatkan statistik. Sebab Encik Murtad memang rasa terbekun bila badan organisasi kata dekat Malaysia memang tak ada kes murtad tu sendiri. Melayu semua nak jadi Islam. Betul ke semua Melayu nak jadi Islam? Setuju angkat tangan. Semua Melayu nak jadi Islam? Tak ada kan. Ada ramai yang nak jadi bukan Islam. Jadi dengan ni Encik Murtad nak, orang kata apa, Encik Murtad nak berikan sedikit input, iaitu kalau seseorang tu daripada iman dia dah keluar Islam, jangan ingat anda ni keseorangan sahaja. Anda ni ada rakan-rakan yang dah murtad, rakan-rakan yang akan murtad pun ada juga. Tempat kita pertemuannya memang kamu tak boleh buat public. Sebab kamu buat public, kau dah kena tahan. Jadi kita buat apa? Kita buat secara senyap sajalah. Tak perlulah nak cakap dekat siapa kan. Kita dah ada website-website, kamu boleh baca, kamu boleh tahu. Kalau nak jadi ahli pun dah ada akses sekarang ni. Lebih canggih daripada JAKIM, dah ada dah. Boleh register kat sana kalau kamu nak. Kalau tak nak pun suka hati kamu. Lepas tu kamu boleh follow dekat Facebook Encik Murtad. Kau nak dapat apa-apa maklumat ke, kamu nak keluar Islam ke, ataupun kamu nak tahu cara nak migrate ke pergi luar negara ke, kau boleh tanya dekat saya. Saya boleh berikan cadangan. Ada sesetengah tu minta bantuan kewangan pun ada juga. Tapi harap maaf, bantuan kewangan tidak boleh diberi sebab kita tiada dana. Kita buat kerja hak kemanusiaan saja. Ada yang ramai minta 1,000, ada yang minta 2,000, ada yang minta 5,000, 10,000 pun ada. Kita bukan buat perkhidmatan bagi duit. Kena faham. Kita tengah fight untuk kebebasan. Jadi kita pun memang tak ada dana untuk berikan bantuan. Nak beri bantuan kaunseling, bantuan cara nak keluar Islam, bantuan nak jadi murtad, bantuan kalau kamu nak jadi Islam pun kita boleh berikan bantuan kaunseling. Kamu refer kepada Quran tu sendiri. Nanti untuk jadi Islam yang betul, kita pun ada channel juga Islam yang betul. Kita boleh refer kepada ahli Quranis kita. Kita akan ada ahli Quranis, bermaksud orang yang betul-betul faham tentang Quran tu sendiri akan memperterjemahkan konsep Islam tu. Bukan main hentam ikut Ustaz Firdaus Wong, Syakirit, Zamri Winod, Saudara Wong. Tak payah. Kita akan ada juga kolom untuk Quranis, untuk orang yang nak faham Islam daripada konteks Islam tu sendiri. Untuk warga murtad ke, murtadin ke, kaum-kaum yang lain ke, dia tak masuk. Nanti kita akan berbincang lebih daripada aspek Islam tu sendiri. Kita akan ada channel tu juga nanti. Jadi semua channel ni adalah untuk anda sendiri, bukan untuk Encik Murtad. Yang perkara-perkara ini yang Encik Murtad ni buat ni bukan untuk saya sendiri, untuk anda yang berada di muka bumi Malaysia lagi. Encik Murtad kalau rasa nak jadi macam, harap maaf lah, saya bukan nak ungkit kan. Kalau nak jadi macam Sajat, pergi ke luar negara, tayang duit, boleh saja. Tapi hati saya tak sampai. Sebab saudara-saudara saya ramai yang tengah susah sekarang ni. Sebenarnya saya bukan nak compare dengan siapa-siapa, tetapi inilah perkara yang asal. Encik Murtad sebenarnya nak bantu sebantu-bantunya kalau boleh. Ya, saya bukannya nak untuk buat untuk duit ataupun untuk apa, tak ada. Kita buat untuk bersama-sama untuk ahli murtadin yang telah pun ditindas
oleh kerajaan Malaysia, Jabatan Agama Islam dengan ahli-ahli politik. Ditindas sebab tiada siapa yang akan bercakap untuk anda bila datang kes murtad ataupun kes keluar Islam. Kamu akan dikecam, kamu akan orang kata apa, kamu akanlah ditarik ke mahkamah, itu semua kan. Jadi kita nak buat satu persatuan yang agak kukuh, di mana semua ahli akan ada ahli di sana, warga-warga murtad. Kita bukan, lagi satu kena faham ya, kalau orang kata apa, kita ni bukan menghina Sultan tu sendiri atau menghina Islam tu sendiri, tak ada, kena faham. Perkara yang kebanyakan kita research ataupun kita post tu daripada Quran itu sendiri, kena faham. Sebab itu Encik Murtad kata, kalau kamu nak jadi seorang Islam, kamu kena refer kepada Quran. Tanpa kamu refer daripada Quran, kamu tidak akan tahu apa itu Islam. Lepas tu disebabkan dekat Malaysia ni, mazhab yang follow tu adalah siapa? Sunni Syafi'i. Kan kita ada Hanafi, Hambali kan. So yang Islam follow tu, dia jenis yang follow kena percaya kepada Quran, kena percaya kepada hadis. Okey, dia kena percaya kepada dua-dua kitab, so-called kitab suci ni, dia kena faham dua-dua ni kan. Tapi dekat konsep Malaysia ni, dia takkan follow. Ya, dia takkan ikut konsep ini. Dia cakap je kita pakai sunnah wal jamaah whatever lah dia cakap kan. Kita ikut kita punya mazhab Syafi'i itu sendiri. Sebenarnya tak ada. Sebab mereka akan putar balik. Bila cakap tentang agama, dia akan putar balik, dia akan confusekan ramai. Jadi, saya sarankan kepada murtadin dan murtad dan kepada bakal murtadin dan murtad, baca Quran itu sendiri, ada tafsir. Nanti kita akan berikan bantuan daripada Quranis juga. Daripada, apa orang kata, ini mazhab daripada Quran itu sendirilah. Mereka lebih arif tentang Quran. Kita akan buat tentang itu juga. Kita akan berikan pendedahan agama kepada yang ramai, yang asal ya, bukan daripada ustaz. Kita akan ada agama yang asal, kalau boleh tu daripada Saudi ataupun negara-negara yang tulen, ya, ataupun rakan-rakan kita yang mudah faham tentang Islam tu sendiri. Nanti kita akan buatkan perkara tu nanti upcoming. So untuk sekarang ni, ada ramai yang mesej Encik Murtad kata, terima kasih sebab ada pergerakan kita ada Angkatan Murtad Malaysia, ada satu lagi page sama juga. Lepas tu kita ada gerakan Murtad Malaysia yang tu lebih kepada administration, bermaksud untuk dapatkan data berapa ramai dah murtad, lepas tu bantuan yang diperlukan. So memang ramai yang happy lah, suka. Encik Murtad pun happy juga sebab dia boleh bantu orang yang perlukan bantuan. Jadi kita ni sekarang ni buat video ni untuk memberitahu bahawa kita ni wujud di tanah Malaysia. Walaupun Encik Murtad bukan di Malaysia, hati, jiwa dan raga tetap di Malaysia. Sebab di sanalah saya dilahirkan, di sanalah saya bersekolah, di sanalah saya membesar. Dan sedihnya saya tak boleh ada kat sana. Ya, saya dah cuba macam-macam, tak boleh. Hakim kata keluar daripada Malaysia. Sebab ini adalah undang-undang Sultan dan undang-undang Agung sendiri dan ahli politik. Mereka kata kalau nak fight untuk kebebasan agama dekat Malaysia ni tak boleh. Disekat. Jadi dia cakap keluarlah daripada Malaysia. Jadi Encik Murtad terpaksalah keluar daripada Malaysia untuk membantu dan mempertahankan hak murtad dan murtadin di arena antarabangsa. Nanti kita akan juga buat report dan hantar petition ke pihak atasan dekat United Nations untuk declarekan yang kita wujud. Kita bukan nak dapat ke apa ubah undang-undang. Kita tak tahu kita boleh ubah undang-undang kat Malaysia ni. Sebab undang-undang Malaysia ni bukan senang diubah. Sebab semua dikontrol oleh Sultan. Hanya 2 negeri saja boleh kita bantu fully, iaitu Sabah dan Sarawak saja boleh kita keluarkan daripada Malaysia lah kalau mereka nak. Ya. Perkara itu yang kita boleh bantu. Sebab daripada, kalau ikut kat Semenanjung memang tak boleh, susah. Sebab itu Akta MA 63 dah ada dekat Sarawak. Jadi sebelum PRU nanti kita akan cuba tekankan benda ni juga supaya rakyat-rakyat akan faham. Rakyat Sabah, Sarawak, bangkitlah. Ini Encik Murtad cakap ni, bangkit-bangkit. Kita nak bantu kat sini. Kita pun dah ada, orang kata apa, dah ada bantuan juga yang boleh dibuat untuk Cik. Bangunlah, bangun.
Ramai kat sana diislamkan secara paksa. Telah pun ramai yang convert dekat Sabah dan Sarawak disebabkan nak kahwin. Encik Murtad dah bagi tahu ramai, dah cakap dengan ramai, cakap jangan masuk Islam sebab nak kahwin. Masuk Islam untuk iman sahaja. Kalau you rasa kamu suka Islam, jangan tukar IC dulu. Tukar dulu pemikiran, bacakan Quran tu sendiri, hadis dan sunnah. Baca, fahamkan. Dia banyak tau. Islam ni ada banyak-banyak mazhab. Dia ada Syiah. Syiah tu sendiri dah kena tindas di Malaysia kan. Jadi ada banyak lagi mazhab yang kamu patut tahu. Jangan masuk Islam sebab nak kahwin. Tolonglah ya. Ini Encik Murtad bagi tahu. Tolong. Jangan masuk Islam sebab nak kahwin. Sebab kalau kamu dah buat kesalahan itu, bila dah ada anak, automatik anak akan jadi Islam. Dia ada banyak cara lagi kamu nak kahwin. Kamu boleh kahwin ke luar negara pun boleh juga. Kau stay lah kat sana cari kerja, migrate, datang balik ke Malaysia. Habis cerita, senang. Tahu, susah. Memang susah nak lupakan nasi lemak. Saya faham. Memang susah nak lupakan, orang kata apa, roti canai. Susah. Encik Murtad tak makan roti canai 5 tahun. Tapi ini tidak bermaksud saya tak akan makan roti canai balik. Saya akan dapat makan roti canai balik. Buatlah roti canai itu dekat mana-mana negara yang kamu ada. Boleh saja. Lepas tu buat perniagaan kat sana. Kalau nak hidup tu, rezeki tu bukan di muka tanah, muka bumi Malaysia saja, di mana-mana saja. Lepas tu saya sarankan kepada golongan nak keluar Islam, nak tuntut dekat mahkamah syariah, tak perlu. Berhenti berikan mereka statistik keluar Islam. Ya, pihak nak keluar Islam, jangan keluar sebab bahaya. Pihak yang nak masuk Islam pun saya sarankan jangan masuk Islam tanpa kamu betul-betul faham tentang Islam tu sendiri. Sebab tu Encik Murtad ada cadangan, ada idea ni nak bagi tahu kat semua. Kalau boleh lah, kalau kamu nak masuk Islam tu, kamu fahami Islam tu dulu, kau baca Quran itu. Saya sarankan kamu baca Arab, bahasa Arab tu sendiri. Lepas tu kamu baca surah-surah, kamu baca, kau fahamkan tentang Islam tu. Lepas tu bila kamu dah faham, kamu dah tahu tentang pendapat Quran tu sendiri dan kamu tahu apa kandungan Quran tu, apakah sahih adapun tak sahih, ataupun kamu faham tentang Quran tu, baru kamu pergi ke Jabatan Agama Islam dan kamu Islamkan diri kamu sendiri dengan ambil 2 kali syahadah. Habis, itu saja. Tak perlulah kamu nak pergi nak gatal-gatal sebab kamu nak kahwin. Sebab itu satu cara aja yang kerajaan bagi option. Sebab mereka pandai, mereka tahu. Mereka nak, orang kata apa, dia nak bagi orang-orang macam ni lah, non-Muslim ni, dia nak trap kan, nak masuk Islam kan. Inilah satu-satu cara nak jadikan kamu sebagai seorang Islam. Dia bagi kau kahwin. Sebab dia tahu 95% nak kahwin tu kena masuk Islam. Jadi benda ni kita nak stop, kena faham. Ramai kat sana, tengok hari ni pun ada berita dekat Bernama ya, dia cakap kes cerai ramai dekat Selangor sebab kepadatan penduduk sendiri. Itu adalah tipu, tidak benar sama sekali. Dia tak benar, tak logik. Sebabkan ekonomi, bukan sebab itu. Disebabkan kefahaman Islam tu sendiri. Bila kamu masuk Islam, kamu tak faham Islam, tapi kamu kena ikut. Bila kamu dah tukar nama, kamu dah tukar IC, kamu official jadi seorang Islam, kamu kenalah ikut Islam kan. Kena puasa, kena solat, kena baca Quran, kamu kena ikut sebagai seorang Islam. Bukan senang. Menjadi seorang Islam tu bukan senang. Kalau atas rela hati tu, itu lain. Kita ni sebagai orang Melayu Islam ataupun orang lahir Islam ni, kita nak keluar Islam tak boleh. Anda ada option nak keluar Islam. Jadi kenapalah nak masuk Islam? Tolonglah berhenti. Ni saya berikan sedikit sebanyak pendapat. Jangan keluar Islam. Jangan keluar Islam kalau kamu rasa kamu tu betul-betul okey, saya suka Islam. Jangan keluar Islam. Kamu jadi Islam. Warga murtad pun tak setuju kamu jadi murtad kalau kamu suka Islam. Kalau kamu rasa daripada asal tu Islam tu bukan untuk kamu, jangan masuk Islam. Tiada sebarang unsur penghinaan agama di sini. Tiada sebarang unsur kotoran di sini. Ini murtad Malaysia ni bukan semua sesat. Kena faham, banyak konsep orang cakap kamu dah sesat, kamu sesatkan orang ni. Kita bukan sesat. Kita baru dapat hidayah. Hidayah jadi murtad. Lepas kita memahami Quran tu sendiri, kita baca Quran itu daripada surah ke surah, daripada surah kepada hadis, daripada hadis ke sunnah, kita dapat hidayah. Hidayah jadi murtad. Itu adalah kebebasan hak masing-masing.
Adakah seorang murtad tanya, kenapa kamu jadi Islam? Pernah tak kita blok siapa-siapa daripada jadi Islam? Tidak kan? Jadi yang ini kena fikir. Orang-orang Islam dekat Malaysia ni kena fikir kenapa seorang murtad tak pernah tanya dekat orang Islam, kenapa kamu masuk Islam? Agama yang tidak, orang kata apa, agama yang dekat Malaysia yang dia praktis adalah agama yang sangat zalim dan kejam. Kita tak pernah tanya. Jadi fahamilah ya, rakan-rakan kita yang beragama lain-lain non-Muslim. Sebelum kamu masuk Islam, tolonglah baca tentang Islam. Jangan pergi hulur IC. Kita ada banyak kedai-kedai masuk Islam sebenarnya. Ada kedai pit stop masuk Islam. Macam Firdaus Wong, kita ada MRM, multiracial reverted Muslim punya company. Kita ada satu. Kita ada ramai company. Unity ada satu lagi company. Ini semua company dia panggil pendakwa. Lepas tu dia akan confusekan kau. Dia akan putar balikkan Quran tu sendiri. Dia akan ambil IC kau. Dia akan Islamkan kau. Lepas tu bye-bye lepas 2 tahun. Lepas tu kamulah sampai mati jadi Islam. Jadi fikirlah. Fikir. Renungkan. Fikir betul-betul. Kalau kamu nak dapatkan hikmat tentang advice ataupun counselling online, kita boleh berikan, kita boleh bagi tahu jangan buat macam ni, jangan buat macam ni. Kamu nak jadi Islam, kamu jadi Islam yang betul. Dekat Encik Murtad ni, kalau kamu nak jadi seorang Islam, kau datang dengan Encik Murtad, saya akan bagi tahu kamu macam mana kamu nak jadi seorang Islam yang betul. Confirm tak akan keluar Islam sampai mati. Ya. Kalau kamu suka Islam tu sendiri, kita akan mengkaji Quran tu sendiri. Kita akan ambil Quran itu, kita akan cuba baca one by one. Sebelum itu kita akan baca bahasa Arab juga. Ya, lepas tu kita akan baca hadis sekali. Sama sekali kita tak akan sebarangan percaya kepada ustaz-ustaz dan ahli-ahli politik. Ustaz sekarang ni dah jadi ahli politik. Bila dah masuk jadi ahli politik, sebab tu ada banyak korup. Siapa yang makan corruption? Siapa yang makan banyak duit rakyat? Siapa? China? India? Siapa? Kaum mana? Siapa yang majoriti di sana? Melayu Islam. Ni kena faham. Rakyat-rakyat Malaysia kena bangun. Bila ustaz radikal ni, dia tahu dia gunakan Islam ni sebagai satu, orang kata apa, satu senjata. Macam kerajaan Ottoman. Ottoman kan dia Islam. Sama je dia pakai Islam untuk conquer semua negara. Sama. Sebab itu kalau kamu faham, banyak negara-negara tu sama juga dengan, saya tak cakap lah Islam saja, ada Kristian pun ada juga kan. Ramai dia pergi sana, pergi sini. Dia mengkristiankan negara itu. Lepas tu dia akan jadikan negara itu sebagai Kristian. Macam kat Sweden. Lepas tu dia bunuh ramai. Orang kata apa, prophet, bangsawan-bangsawan. Dia hudud. Kristian tu dia menghudud dekat Sweden. Ya. Sebab tu dekat Sweden gereja dah tak ada power. Dia tak ada kuasa sebab terlalu banyak bunuh. Mereka bila tahu bangsawan tu sendiri dah murtad, dia akan bunuh. Bila Kristian tu sendiri, bila keluar daripada agama Kristian, dia punya hukuman dulu tu adalah hudud, dipancung. Sama macam Islam. Jadi sebab itu banyak negara Western sekarang ni dia dah berhentikan jadi radikal dalam Islam. Bermaksud dia dah buang konsep Islam ni keluar daripada mana? Daripada politik. Tapi dekat Malaysia ni kita macam bayi angkat dia, kita orang kata kita bagi sayang kat dia, yang tok lebay semua. Cuba tengok, cuba lihat, cuba renungi. Siapa ahli politik yang betul-betul buat untuk rakyat? Rakyat miskin lagi. Ahli politik semakin jadi semakin kaya. Tak kisahlah ahli politik apa. Sebab sebagai seorang Islam tu dia akan gunakan senjata Islam tu untuk serang. Jadi dia akan cakap kalau untuk dapatkan macam apa yang telah berlaku dekat Quran tu sendiri pun. Masa Muhammad dah dapat kuasa, dia akan cakap dekat sahabat dia, kalau kamu tidak menurut perintah saya, Allah akan turunkan bala dekat kamu. Sebabkan saya adalah utusan Allah itu sendiri, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua sahabat pun takut sebab nanti kena pancung kalau tak follow. Jadi ini semua kena faham. Ada banyak kandungan di Quran dan di hadis sendiri yang boleh kita baca dan fahami. Saya tak kata jadi Islam salah. Kamu kena praktiskan Islam tu secara kesederhanaan. Lepas kat Sweden ni kan, bahasa Melayu saya jadi pelat. Sebab cakap bahasa Swedish kat sini, bahasa Melayu saya dah pelat. Harap maaf lah ya kepada semua.
Lepas tu kena faham juga, Islam ni kalau nak faham tu, faham daripada konteks Quran itu sendiri. Jangan faham dan ikut apa yang ustaz tu kata. Ramai kat sana, kat golongan kat luar, dia cakap, Astaghfirullahalazim, dah jadi sesat. Dia dah sesat, dia bawa pula orang lain ke sesat. Mana ada? Engkau gila. Kau gila ke cakap macam ni? Sebab engkau yang sendiri sesat, kan? Sebab tak faham Quran tu sendiri. Jangan jadi tukang baca. Jadi tukang faham juga. Jadi tukang tafsir. Kalau apa Encik Murtad cakap ni tak betul ni, saya tak tahulah. Siapa yang tak faham ni, saya tak tahu dah cakap. Golongan mana ni? Sebab Islam ni, kamu kena baca, fahami dulu. Sebab Islam tu sendiri, konteks Islam, di Quran telah dikata, untuk kamu jadi seorang Islam, kamu kena baca Quran tu sendiri. Quran tu kan mukjizat daripada Allah tu kepada Muhammad. Jadi kamu kenalah baca Quran itu. Janganlah ikut apa yang ustaz kata. Kalau ustaz ataupun ahli politik, ustaz yang jadi ahli politik, kau dengar kata dia, mestilah kau jadi radikal. Kau akan mula. Tengok ya, konsep Islam dekat Malaysia ni, bila kamu jadi konsep Islam dekat Malaysia, bila kamu masuk Islam, kamu rasa kamu tu bangga. Bila kamu masuk Islam tu, kamu rasa kamu ada kuasa. Bila kamu masuk Islam tu, kamu akan rasa kamu tu betul-betul superhero. Sebab golongan lain tu, kamu boleh tindas. Betul tak? Golongan lain tu, kamu dah boleh tindas. Golongan lain tu, kamu dah boleh, orang kata apa, orang dah boleh tengok mereka tu ahli neraka, kan? Sebab kamu tu ahli syurga. Fahami konteks ya, dekat surah, dekat Quran tu sendiri dah bagi tahu ya. Saya tak tahu Quran mana yang dulu saya baca. Quran ni dimention macam ni. Walaupun kamu tu Islam dan mereka tu adalah kafir, kamu kena hormati kaum tersebut juga dan sama rata. Treatment kamu kena sama rata. Kamu tak boleh ada yang atas, ada kat bawah. Tak boleh, sama. Ini yang Encik Murtad bagi tahu ni. Kalau kamu nak jadi Islam ni, kau kena jadi Islam betul-betul daripada Quran tu sendiri. Tapi tidak. Engkau jadi apa? Engkau jadi kafir juga. Tapi branding dia tu kamu jadi Islam. Sebab kamu ikut ustaz. Ni kena faham. Kalau nak jadi Islam, betul-betul, engkau jadi Islam daripada Quran tu sendiri dan hadis. Ya, itu adalah scholar. Dan kepercayaan adalah Sunni Islam kan. Engkau bacalah dua-dua ni. Kalau kamu tiba-tiba tak terima, apa orang kata, hadith, kamu tak boleh terima hadith tu, kau kena baca juga. Ya, kena baca dan percaya juga. Paling maksimum ataupun minimum, kamu kena baca dan setuju bahawa Imam Sahih Al-Bukhari tu, segala kandungan yang tulisan tu adalah betul. Sebab kamu ikut mazhab Syafi'i. Ya, yang ni semua adalah tertera dekat, orang kata kamu dah boleh research, ada banyak buku-buku kat online pun kamu boleh baca. Ya, ramai yang kata, kau baca kat mana ni? Kau macam mana kamu tahu benda ni? Mana betul? Dekat Google tu semua tak betul. Kalau macam tu kan, misal kata, ambil buku, ambil Quran tu secara asal, ambil Quran tu, kau pergi kat kedai, kau beli Quran tu, tengok dulu jilid kat bila. Kalau kamu ambil jilid yang 20-20 tu semua, dah tukar. Sebab banyak perkara dekat Malaysia, Quran ni setelah pun ditukar untuk mengikut undang-undang kita. Jadi kamu kena dapatkan jilid yang agak lama sikit. Kalau boleh tu sebelum 1990. Ada, boleh dapat. 1990 ataupun 1980. Ambil jilid itu, cuba baca dan tafsirkan. Ada banyak app yang kamu boleh translate. Kau translate lah benda tu. Kau scan, kau translate, kau baca sendiri. Kalau kamu ada banyak duit, kau hire lah siapa-siapa cikgu, kau belajar Arab kat rumah. Kalau apa yang saya cakap ni tak betul, saya tak tahulah. Saya tak tahu nak cakap apa lagi. Jadi saya sarankan kepada ramai luar kat sana tu, baca Quran itu sendiri. Tolong. Baca Quran. Kamu dah jadi murtad, baca Quran. Kamu nak jadi Kristian, baca Quran. Kamu nak jadi Buddhis, baca Quran. Sebagai seorang bekas murtad, kena bijak. Kita nak bekas murtad yang bijak. Bukan bekas murtad yang jenis tak bijak. Kita nak yang bijak. Bacalah Quran tu sendiri. Fahamkan Quran tu. Fahamkan kenapa kamu dah murtad. Kamu kena ada reason kenapa kamu murtad. Jangan ikut kawan murtad. Faham? Konsep jangan ikut kawan murtad. Kamu kena faham kenapa kamu murtad. Sebab apa? Okey, saya tak suka agama ni. Dipaksa saya. Okey, fine. Kita terima.
Kan kita boleh terima juga. Bila kamu bagi tahu kita kenapa kamu murtad. Oh, saya tak sukalah cik, saya kena dipaksa. Kenapa kena dipaksa? Oh, sebab kita faham, kita pun boleh berbincang sama. Sebab Encik Murtad feel yang sama aja dulu. Jadi saya sarankan kepada rakyat-rakyat Malaysia kat luar tu, fahami, renungi, lepas tu baca Quran itu. Kalau kamu rasa dah setuju nak jadi murtad, okey, engkau jadi ahli murtad. Engkau ada platform, kamu ada pergerakan kamu yang boleh bantu kamu jadi murtad. Tapi fahamkan dulu, jangan simply jadi murtad. Sebab orang lain nak jadi murtad. Kau faham Quran tu sendiri, kamu dah tahu memang tak sesuai, kau murtad. Fine. Kita ni pun ada, orang kata apa, kita ni adil. Warga murtad di Malaysia sangat-sangat adil. Kita pun menghormati agama lain. Agama Islam pun murtad hormat. Tapi agama Islam tak hormat warga murtad. Tidak apa, tak ada masalah. Kalau day by day, hari ke hari kita dah boleh dapat ahli yang register. Sekarang ramai register jadi murtad. Kita pun akan cuba tengok berapa statistik kita ada. Lepas tu kita akan berbincang dekat video yang akan datang tentang perkara-perkara yang lebih lain yang kita boleh bantu warga-warga murtad untuk fahami tentang agama ataupun tentang konsep murtad itu sendiri, ya. Jadi sekian tu saja. Harap maaf untuk ambil masa yang lama, 30 minit lebih dah. Sebenarnya video nak buat 10 minit je. Jadi itu ajalah untuk hari ini. Jaga diri, fahami, ada banyak masa tu cuba download app, baca. Boleh orang kata apa, boleh chat dengan Encik Murtad. Ada website, nanti boleh juga hantar request nak jadi friends apa-apa, boleh juga. Fahami, renungi. Itu sajalah Encik Murtad nak bagi tahu. Lepas tu siapa ni? Jinggo. Ada apa-apa kau nak bagi tahu? Tak ada apa. Bye. Jinggo pun tak ada apa nak bagi tahulah. So itu ajalah. Sekian, terima kasih.